All my fellas, 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 all my fellas. Di Malaysia, agama Hindu memiliki sejarah panjang dan merupakan agama minoriti. Penganutnya sebahagian besar adalah kaum India yang datang ke Malaysia pada abad ke-19 dan abad ke-20 sebagai buruh kontrak di perkebunan dan penambangan biji timah. Mereka membawa praktik agama Hindu, festival dan tradisi mereka ke Malaysia. Agama Hindu di Malaysia diakui sebagai agama rasmi yang bermaksud penganutnya memiliki kebebasan beragama. Mereka juga aktif dalam praktik pemujaan dewa dan dewi, merayakan festival seperti Deepavali dan memainkan peranan penting dalam kebudayaan masyarakat Malaysia. Kita tahu Hinduism mempunyai sejarah yang panjang di Malaysia. Ianya merupakan salah satu agama yang majoriti dianut oleh agama India di Malaysia ini. Okey, agama Hindu juga terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian budaya serta impak yang diberi kepada masyarakat Malaysia. Okay, Assalamualaikum geng. Nama saya Muhammad Arif Azman. Hari ni saya kat Nilai. Saya hari ni nak cari orang awam sekitar ni untuk bertanyakan tentang agama Hindu. Okay, let's go. Okay geng, soalan pertama. Pada tahun bilakah agama Hindu mula berkembang di Malaysia? A. 1900, B. Abad pertama Masihi, C. 1948 atau D. Tahun 1732. So, soalan pertama saya rasa B, pada abad pertama Masihi. Okey, untuk soalan yang pertama, jawapan dia adalah B, abad pertama Masihi. Okey, geng, soalan kedua. Apakah kitab bagi agama Hindu? A. Bible, B. Al-Quran, C. Veda, D. Injil. So, soalan kedua C, Veda. Okay, untuk soalan yang kedua, senang je. Okay, jawapan dia adalah C, kitab Veda. Okey geng, soalan terakhir. Apakah bukti kewujudan agama Hindu di Malaysia suatu ketika dahulu? A. Penemuan candi di Lembah Bujang, Kedah, B. Penemuan batu bersurat di Terengganu, C. Kuil terbesar di Batu Kep, Selangor atau D. Tokong tidur di Tupat, Kelantan. Untuk soalan yang ketiga A, Lembah Bujang. Okay, untuk soalan ketiga, saya kurang pasti. Saya rasa C kot, kuil terbesar di Batu Kep, Selangor. Okey geng, selesai sudah. Saya menemu ramah dua orang responden daripada kawasan Nilai ni, orang awam seperti mana yang kita tahu. Di antara dua orang responden tadi, responden yang pertama menjawab dengan semua betul. Jawapan semua betul. So responden yang kedua satu je salah, soalan yang terakhir. Dia menjawab C, kuil terbesar di Batu Kep. Salah. So terima kasih orang-orang Nilai. So terima kasih. Okay, what's up guys? Hari ni kat Jerap saya ada macam jumpa abang ni. Rasa saya boleh tanya dia soalan. Okay bang, kita nak tanya abang pasal ciri-ciri agama lah bang. Agama Hindu bang. Apa yang abang tahu pasal ciri-ciri agama Hindu bang? Ciri agama Hindu perayaan dia. Ha? Lepas tu buat makanan dia orang. Okay, perayaan tu apa bang yang abang tahu bang? Macam Deepavali, Deepavali je. Oh. Pesta Ponggol. Pesta Ponggol. Okay, makanan dia tu bang? Kan kari kot. Oh, kari. Okay bang, baik bang. Terima kasih bang. Kita tanya abang yang kedua ni. Okay bang, saya nak tanya abang lah, apa yang abang tahu pasal ciri-ciri agama Hindu kat Malaysia ni bang? Kalau ciri-ciri agama kan, yang saya tahu lah, agama Hindu ni dia banyak pasal dewa-dewi dia orang. Oh, dewa dia orang. Lepas tu dia orang ni mengamalkan konsep karma. Oh, karma. Konsep karma ada penjelasan panjang juga. Tapi dewa-dewi tu dong dewi apa bang? Dewa-dewi dia orang. Dewa-dewi dia orang tu pun saya just tahu asas je. Oh, asas je. Dia orang pakai dewa-dewi, banyak dewa-dewi. Cuma saya tak mendalami lah. Oh. Tak Okay tahu bang. sangat. Terima kasih bang. Rumusan temu bual. Jadi, berdasarkan rumusan temu bual yang dijalankan, kesimpulan yang jelas
mengenai pemahaman mendalam individu A dan B tentang agama Hindu. Individu A menitik berat pada konsep karma dan perayaan seperti Deepavali dan Pongal, manakala individu B memberikan penekanan kepada pelbagai Tuhan dan Dewi utama serta simbolisme dalam agama Hindu. Ini menunjukkan bahawa agama Hindu tidak hanya menitik beratkan aspek kerohanian tetapi juga menghormati kepelbagaian entiti ketuhanan dan perayaan keagamaan yang memainkan peranan penting dalam budaya masyarakat Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa bin Abdul Gamal daripada JFWB. Hari ini saya nak menemu-duga rakyat Malaysia untuk mengetahui apakah mereka peka tentang agama-agama yang ada di Malaysia ini. Okey, tanpa membuang masa, let's go. Hari ini saya nak tanya tentang pengetahuan Cik Nur Syazwani dalam dalam agama Hindu dalam Malaysia ni lah. Okey. Ini soalan pertama saya. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menguruskan rumah ibadah agama Hindu? A. Imam, B. Pendeta, C. Brahmin ataupun D. Urus? C. Brahmin. Okey. Jawapannya adalah betul. Ini disebabkan Brahmin merupakan pendeta untuk agama Hindu yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menguruskan rumah ibadah dalam agama Hindu di Malaysia. Okey. Soalan kedua saya adalah apa yang biasanya terdapat di dalam ruang utama rumah ibadah agama Hindu? A. Arka Dewa Tertinggi, B. Ruang belajar, C. Lumbung beras ataupun D. Perpustakaan? A. A. Arka Dewa Tertinggi. Jawapannya adalah betul juga. Ini disebabkan di dalam ruang utama rumah ibadah agama Hindu di Malaysia ni biasanya terdapat arka dewa yang tertinggi. Arka ini dipuji dan dihormati oleh para penganut Hindu dan merupakan pusat perhatian dalam setiap ibadah dan ritual yang dilakukan di dalam kuil. So saya akan tanya Encik Azlin beberapa soalan lah tentang agama Hindu. Okey, yang pertama, apakah bentuk bangunan yang biasanya digunakan untuk rumah ibadah agama Hindu? A. Masjid, B. Gereja, C. Kuil ataupun D. Vihara? C. Kuil. Okey. Jawapannya adalah betul. Rumah ibadah agama Hindu di Malaysia biasanya berbentuk kuil yang memiliki arkitektur khas dengan menara dan gerbang dan mempunyai hiasan-hiasan artistik yang mempunyai aspek Hindu. Soalan yang seterusnya adalah apakah fungsi dari gopuram yang terdapat pada rumah ibadah agama Hindu di Malaysia? A. Pintu gerbang, B. Menara pengibaran bendera, C. Tempat khusus untuk penitipan anak ataupun D. Tempat untuk berkumpul? Jawapannya adalah salah. Okey, jawapan yang betul adalah pintu gerbang utama. Okey, sebab gopuram adalah pintu gerbang utama yang ditemukan di rumah ibadah agama Hindu di Malaysia ni. Okey, gopuram berukuran besar dan dihias dengan ukiran, lukisan dan juga patung-patung dewa. Saya nak tanya sikit pasal keagamaan. Soalannya senang je. Saya nak tanya apakah perayaan yang biasanya disambut oleh penganut agama juga? Agama Hindu. Ya, Iwan. Terima kasih bang. Cikgu Kak, saya nak tanya berkenaan keagamaan Okay, first saya nak tanya apakah perayaan yang biasanya disambut oleh agama Hindu? Deepavali kan? Okey, betul. Soalan yang kedua, agama Hindu ni berasal daripada negara mana? India kan? Ya, saya nak tanya dua soalan. Okay, soalan pertama, apakah perayaan yang biasanya disambut oleh penganut agama Hindu? A. Hari Raya, B. Hari Deepavali. Deepavali lah. Okay, soalan yang kedua, agama Hindu berasal daripada negara apa? India bang. Okey bang, betul bang. Baik. Alhamdulillah geng. Selesai sudah sesi temu ramah kita tadi berkaitan dengan perayaan bagi penganut agama Hindu. Yang kita tengok, mereka menjawab dengan pantas dan tepat Dan betul pula tu. Oleh itu
kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia ni prihatin terhadap agama-agama lain. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Adam Jazimin daripada DF2B. Hari ini saya akan berada di Seremban di kedai kucing dan kopi. Saya akan bertanyakan kepada penduduk tempatan tentang cabaran dan tolerasi agama Hindu di Malaysia. Okey, jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Bang, saya daripada Kolej Kepemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah. Saya ingin bertanya soalan kepada abang. Apakah cabaran toleransi agama Hindu di Malaysia? Bagi saya cabaran untuk toleransi bagi agama Hindu di Malaysia ni kebanyakannya mereka tak dapat majoriti daripada masyarakat sendiri. Contohnya mereka apabila nak bina kuil ke apa ke, masyarakat di Malaysia ni tak bersetuju pun untuk bantu mereka. Cabaran yang dihadapi tentang toleransi agama Hindu di Malaysia adalah ketegangan antara agama-agama yang berbeza disebabkan Malaysia merupakan masyarakat majoriti dia adalah Islam. So yang kedua, bagi saya cabaran yang dihadapi tentang toleransi di Malaysia tentang agama Hindu, kebanyakannya di Malaysia agama-agama adalah agama Islam. So berkaitan tentang perlindungan tempat-tempat ibadah, kebanyakannya banyak masjid di Malaysia dan tempat ibadah Hindu adalah berkurang. So jadinya pelaksanaan antara hak-hak agama Hindu dalam Malaysia adalah majoriti Islam. Apakah pula cadangan abang tentang toleransi agama Hindu? Bagi saya cadangannya mudah je. Kita sebagai rakyat satu Malaysia kan ada pelbagai kaum, kita just bertoleransi sama-sama. Itu saja. Sebab kita duduk satu Malaysia. Terima kasih bang. Nama abang apa? Nama saya Fakhruddin Bairaiza. Okay, thank you. Okay, secara kesimpulannya, selepas bertanya kepada dua orang insan tadi, kita dapat tahu bahawa kat Malaysia ni terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh agama Hindu apabila dia orang mengamalkan agamanya. Selain itu juga cadangan yang diberikan oleh mereka juga amatlah kita boleh dipertimbangkan dan haruslah diterapkan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Itu saja. Alright. Okey, kesimpulannya, agama Hindu merupakan agama minoriti di Malaysia. Agama Hindu juga mempunyai pelbagai kepercayaan dan perayaan yang tersendiri. Antara perayaan yang disambut oleh mereka ialah Taipusam dan Deepavali. Walaupun mereka agama yang minoriti, tapi di Malaysia mereka mempunyai agama yang di mana agama mereka dihormati dan dijaga. Oleh itu, jom sama-sama kita menghargai dan menghormati setiap agama yang ada di negara kita. Assalamualaikum.